Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fa'afil li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fa'afil li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musani rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulubihi fi darai amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Baik, perbahasan kita muka surat apa? 21. Dan ke-9 hasad lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musani rahimahullahu ta'ala. Berkatalah pengarang kitab dan yang ke-9, hasadun, hasad. Ambil kat situ muka surat 21. Baris daripada bawah dalam kurungan tu. Yang ke-9 hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musani rahimahullahu ta'ala. Dan yang ke-9 hasad, yaitu hasad orang yang berdengki-dengki. Apa maksud orang yang berdengki-dengki? Tak boleh tengok orang lebih. Itu maksud orang dengki-dengki tu. Tak boleh tengok orang lebih.
lebih daripada kita. Ni orang panggil dengki. Bila dengki macam-macam, nak menjatuhkan, nak meruntuhkan, sebab lebih daripada kita. Orang panggil dengki. Dengki dengan siapa? Dengki sama-sama Islam. Ni hak perkara yang perlu kita jauh, perkara perlu kita elakkan. Maka maknanya, makna dengki itu mencita-citakan hilang nikmat pada orang yang lain. Dia seronok orang lain hilang nikmat. Mencita-cita, berhasad bahawasanya mencita-citalah akan orang lain tu hilang nikmat, hilang kelebihan. Yang lebih daripada orang tadi tu hilang habis. Tu kita kena pelihara lah. Dan sukalah kedatangan bala. Dia suka kawan tu jatuh, dia suka kawan tu merudum, atau sebaliknya, kan? Dan mudarat atas orang yang dengki tu. Padan muka lah. Mulalah dulu begini begitu dah. Akhirnya datang mudarat. Balik kita suka kawan tu, datang mudarat, kan? Sepatutnya kita turut sedih. Kawan tu kena bala, aksiden ke, jatuh ke, merudum ke, dan sebagainya. Hak ni perkara hak perlu kita pelihara. Jangan jadilah dalam diri kita tu ada hasad dengki. Dan yang ke-10, fitnah. Tak kena tu. Patan. Patan bacaan dia tu. Ta tu sabdu. Patan, iaitu patan tu orang yang mengadu-gadu antara manusia supaya berkelahilah. Jadi dia mengadu-gadu, ngadu domba, supaya kawan tadi tu berkelahi. Seperti ia seorang memindahkan perkataan dua orang supaya berkelahi. Pindahkan, mengadu domba. Kawan ni pindah dengan kawan tu pindah dengan kawan ni, sehinggalah kawan ni dengan kawan tu berkelahi. Maka iaitu memindah-mindah tu perkataan tadi tu haram, hukumnya haram, lagi dosa besar, kan? Dan dihubungkan pula orang yang menuduhkan akan orang tu, tak tahu hujung pangkal tu, dan orang yang berpaling daripada bertuturan antara dua orang, yakni tiadalah bertegur lebih daripada 3 hari dengan tiada kerana uzur syar'i. Bukan uzur syar'i, kan? Dengan tiada uzur, dengan tiada kerana, dengan sebab, tak ada pun sebab tu uzur syar'i. Kalau tak tegur tu dengan sebab uzur syar'i, tak apa. Dengan sebab apa tak tegur? Sebab nak bagi pengajaran, tu tak apa. Ni tak ada sebab, balik syarak, tak ada sebab pun tak nak tegur. Tak nak tegur jiran bergaduh, tak nak tegur orang ni begini. Ni kena pelihara. Qala Musani rahimahullahu ta'ala. Dan yang ke-9, ghibah, iaitu ghibah tu orang yang mengumpat-umpat
akan manusia, yakni orang ni suka mengumpat, menceritakan keburukan orang lain. Tu tak boleh. Kalau tuan badan tu dengar, tuan badan tu sakit hati, tu orang panggil mengumpat. Istimewanya lebih-lebih lagi pula, mengumpatlah orang alim, mengumpat tok guru, kata kat tok guru. Ni paling tak boleh. Dengan sebab seorang hak buat salah, habis dia pukul semua hak ustaz-ustaz ni semua tak boleh pakai, tok guru tak boleh pakai. Tu. Mengumpatlah orang alim ni tak boleh. Dan orang yang mengamalkan Quran. Orang yang mengajar Quran, dia pergi ngumpat, dia pergi jatuhkan, dia dengki dengan orang mengamal Quran ni. Ini tanda-tanda orang ni mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Apa dia? Mengumpat-ngumpat orang alim, mengata-ngata orang alim. Sebab tu Tok guru kita kata janganlah duk hina orang alim. Jangan hina tok guru. Jangan hina ustaz-ustaz tok guru ni. Jangan. Pasal apa? Mati esok dalam su'ul khatimah, dalam keadaan buruk. Macam-macam lah. Mati badan berkecai, mati dalam keadaan tidak beriman, mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan tak sembahyang, mati dalam keadaan buat maksiat, mati dalam keadaan mencaci-caci, menghina, mati dalam keadaan memburuk-burukkan. Itu orang panggil mati dalam su'ul khatimah. Siapa-siapa yang kata ulama, begitulah jadi dia. Dobik situ, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan hina. Tu kan? Mati dalam keadaan apa? Tidak beriman, pucat muka, tak beriman. Ni kita tak nak ni. Jangan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tak menghina ulama. Kawan tu manusia juga, mungkinlah ada buat kesilapan, tapi kita hina dia. Sedangkan dialah mengajar Quran, dialah mengajar alim, mengajar ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu tasawuf dan sebagainya. Maka kita mengumpat-ngumpat, kita mengatalah dia, maka su'ul khatimah lah tempat dia. Itu tanda-tanda dan alamat mati dalam keadaan buruk orang panggil. Maka mu'afakatlah segala ulama-ulama. Mu'afakat segala ulama ni maksud dia apa? Semua ulama setuju. Bagi orang yang mengatakan ni, kata ulama, kata tok guru ni, mengatakan dosa besar lagi jadi fasik, janganlah kata pada ulama berdosa besar lagi fasik. Semua ustaz tak betul, diri dia betul tak? Padahal kawan tu mengajarlah, menyampaikan ilmu, talibul ilmi kepada penuntut-penuntut ilmu. Lagi tertolaklah saksinya atas segala orang yang muafakat pada mengumpat ni akan orang-orang alim dan orang-orang mengamalkan Quran. Lagi-lagilah kepada orang alim ni, orang-orang yang mengamal Quran, orang-orang yang mengajar akan Quran ni, lagi-lagilah khususnya. Janganlah kita duk hina ulama, kata ke ulama. Dan ke-12, al-ishar,
yaitu orang yang mengambil akan cukai daripada harta manusia. Maka yang demikian itu cukai itu haram lagi dosa yang amat besar, lagi yang sangat susah. Kata kan, haru-haranya, sangat susahlah ketakutan haru-haranya. Ini orang yang mengambil cukai ni pada hari yang diambil. Balaslah atas mereka itu orang yang ambil cukai itu, iaitulah hari yang dibangkitkan segala makhluk daripada kubur. Mereka itu orang ambil cukai itu akan dibangkitkan dalam keadaan huru-hara. Dalam keadaan huru-hara ni maksud apa? Habis tak ketahuan macam orang gila. Dan yang ke-13, mudrib, yaitu mudrib itu orang yang melakukan mata bendanya orang dengan bersumpah yang didustakan, ataupun mereka itu orang mengerjakan yang haram, seperti menipu, seperti menipu daya pada sukatan-sukatan, timbangan-timbangan dan timbangan, dan dihubungkan pula orang yang memakan riba. Ini jangan. Maka adalah yang demikian itu orang tu yang memakan riba, yang dihubungkan tadi tu, haramlah lagi dosa yang amat besar, kan? Jangan ambil cukai ni, kan? Dan yang ke-14, Rafidi, yaitu Rafidi ini orang yang bencilah ia orang akan seseorang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tu benci para sahabat, jangan. Dan tiap-tiap orang yang bid'ah dia benci. Orang panggil bid'ah dalalah. Kalau bid'ah hasanah tak apa. Dobit situ. Bid'ah apa? Bid'ah dalalah. Bid'ah ni perkara yang tak diamalkan Islam, tak diamalkan Nabi, tapi termasuk di orang panggil bid'ah dalalah, bid'ah yang tak dibolehkan, kan? Ada bid'ah hasanah dibolehkan, tak pernah dibuat, tapi macam mana, macam Nabi tak makan apa tu, yang macam apa tu, apa nama dia tu, apa? Dog. Dog. Nabi tak makan dog, tapi Nabi tak melarang, tu. Tu orang panggil bid'ah. Pasal apa? Pasal Nabi tak pernah buat. Tapi boleh tak kita buat? Boleh. Boleh tak kita makan? Boleh. Habis. Dan yang ke-15, man yajuru rada'ahu ujban, yaitu orang yang menghilangkan selendangnya orang kerana
menghairankan dirinya seorang. Jadi dia menghilangkan. Yang ni bermain catur. Kalau bermain catur ni haram di sisi ulama Hanafi, Maliki, Hambali. Adapun di sisi ulama Syafi'i, main catur ni makruh. Hak ni termasuklah dengan judi, termasuklah dengan catur tadi itulah. Selendang ni maksudnya menggunakan duit, contoh tu kan, sebagai contoh. Bermain perkara-perkara yang diharam di sisi syarak, tak boleh. Dan yang ke-16, la'iba syataraij, iaitu orang yang bermain-main catur. Ada sebutlah perkara yang samalah. Perkara yang sama. Dan yang ke-17, sahibul kubah, iaitu orang yang bermain-main gendang yang kecil, tengahnya gendang, luas, dua tepinya gendang. Tetapi tepi yang ada kulitnya gendang itu terlebih luas daripada yang tiada berkulit pada sekarang. Itulah yang orang panggil apa tu? Apa? Drum. Tu kan? Tu tak boleh. Kalau dulu darbuka tu pun tak boleh juga. Tapi dulu sebab dulu dia orang main darbuka untuk mabuk. Sekarang ni darbuka untuk menghiburkan hati orang Islam. Tu tak apa. Darbuka yang macam ni tu, orang main selawat tu kan. Tu boleh. Habis. Dan yang ke-18, uryati, iaitu orang yang bermain-main rebab. Rebab ni bentuk macam biola tu. Rebab bentuk hak macam biola tu, robek situ. Ada khilafiah lah. Ada yang mengata haram, harus, dan ada juga berkata bersyarat. Ini khilafiah gitar tu. Tapi sini bukan di gitar, di biola. Rebab tu rebab tu dibentuk dia macam gitar tapi dia biola. Rebab. Tu dia sebut, dan biola dan serunai. Ini perkara hak tak dibolehkan. Tetapinya sekalian yang tersebut itu, jikalau tiadalah mereka itu taubat ia orang, kemudian daripada bermain-main segala yang tersebut itu, semuanya di atas tu, dengan taubat yang sahih, dengan segala syaratnya taubat, maka jikalau taubatlah ia orang kemudian daripadanya bermain, maka berbahawasanya sesungguhnya diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan sekaliannya. Tu kan. Kitab ni pun sebut benda yang sama,
Lagi satu, kita apa hak kita mengaji? Penawar bagi hati pun sebut yang sama. Surunai tak boleh main kan. Lagi banyak kita mengaji, lagi banyak kita tahu pendapat ulama kan. Maka adalah ia seorang daripada jumlah orang yang beroleh kemenangan pula, kerana orang yang taubat daripada dosanya orang itu seperti orang yang tiada berdosa. Kalaulah kita bertaubat kan, kalau kita bertaubat, diampunkan oleh Allah, Allah terima taubat kita, maka habis bersih. Qala musani rahimahullahu ta'ala, dan segeralah olehmu hei segala orang yang berkehendak, talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu lah, kemenangan akhirat kepada taubat sebelum lagi kedatangan maut. Taubatlah kamu tu sebelum maut kan. Kita semua ni mati, akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Kita semua akan mati. Tapi nak taubat tu jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu-tunggu. Kalau kita dah buat dosa, segeralah akan kita tu taubat. Sebab tu dia sebut, maka segeralah olehmu, hei, nak seru. Seru ni panggil semua orang, bertaubatlah. Orang yang berkehendak kemenangan akhirat, betul-betul nak menang akhirat ni, nak masuk syurga, maka taubatlah sebelum kedatangan maut. Dan tinggalkan olehmu pula akan mengerjakan pekerjaan yang lalai. Jangan daripada zikrullah, daripada mengingatkan akan Allah. Jangan kita buat perkara yang lalai, yang jauhkan diri kita tu daripada Allah. Dan daripada mengerjakan taat akan Dia. Dan tinggalkan olehmu pula daripada mengerjakan pekerjaan yang tersebut, yang terpandai, yang terpedaya, dan segala pekerjaan yang derhakalah kepada Tuhan kamu. Mudah-mudahan digantikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar kurnia lah. Moga-moga Allah terima. Kita ni menuntut ilmu, kita ni belajar, kita nakkan kebaikan, moga-moga Allah terima amal kita, pengajian kita, tu taubat kita kepada Allah. Dan dengan limpah rahmatnya Allah akan sahabat-sahabat, akan sejahat-jahatnya amal kamu itu dengan rupa yang sebaik-baik daripada segala amal kamu, kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna hasanati yudhibna sayyiati. Artinya sesungguhnya segala amal yang kebajikan itu menghapuskan ia amal akan segala perbuatan yang kejahatan. Habis sikit-sikit kena kikih. Amal kebaikan kita, semayang, pahala semayang kita, pahala kebaikan kita dikikih sedikit demi sedikit, habis. Maka inilah jumlah daripada perbuatan kejahatan dan permainan-permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ampunnya, maaf bagi segala orang yang tersebut itu. Inilah peluang kita tu untuk bertaubat. Taubat ni senang, taubat jangan buat lagi dah, tinggal. Tapi itulah orang paling payah buat kan. Perkara hak senang ni. Kalau nak buat jahat tu senang, buat jadi. Taubat paling susah. Sebab apa? Sebab jarang, kurang orang bertaubat.
Tu. Sama juga semayang jemaah, sama juga duduk dalam majlis ilmu, susah orang panggil. Sebab apa susah? Sebab kalau senang, tentulah ramai berebut. Tak? Penuh pengajian. Sebab apa senang? Pada hakikatnya pengajian inilah paling senang. Tapi pada ghalibnya kebiasaannya susah orang nak datang, memikirkan akan dunia semata-mata. Habis. Inilah suatu tanbih. Tanbih ni penjagaan, iaitu mereka yang lalai. Ini suatu tanbih, ini penjagaan bagi orang yang lalai lah. Qala Musani rahimahullahu ta'ala, ini suatu tanbih. Ini suatu tanbih pula, tatkala kita ketahuilah daripada segala jalan yang jadi kebinasaan itu atas segala orang yang berkahwin. Seperti yang telah tersebut dahulu, maka sayugianya pula kita ketahuilah akan faedah berkahwin dan kelebihannya kahwin. Kalau dulu kita bicara tentang kahwin, hak ni tak boleh, itu jadi dosa, hak ni buat ni neraka, semua ni buat begini tak boleh. Tapi kali ini kita masuklah kelebihan-kelebihan bagi orang yang berkahwin. Maka adalah faedahnya orang yang berkahwin itu 5 perkara. Orang yang berkahwin tu, yang pertama, faedah bagi orang berkahwin tu, dapat anak. Ni kelebihan orang yang berkahwin, iaitulah asal kelebihan yang dituntut akan berkahwin. Ni balik syarat untuk kita berkahwin, untuk meramaikan anak. Tu paling disyorkan oleh balik syarat lah. Matlamat tu, faedah kelebihan dia tu. Kerana apa? Kerana maksud dengan berkahwin itu menghasilkan anak. Supaya apa? Supaya hasil anak tu janganlah sunyi alam ini daripada jenis manusia. Supaya manusia tu ramai menghambakan diri kepada Allah. Tu tujuan kahwin. Kalau tak ada lah membiak, kan tujuan. Dan yang demikian tu sunyi tu, jenis manusia tu muafakat dengan yang diredakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Allah. Kahwin tu dituntut, disuruh bagi yang berkemampuan. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu, iaitu kekalah ia anak mendoakan bapa ibu bapaknya. Mendoakan bagi ibu bapaknya. Itu kelebihan. Kita dah mati esok, adalah orang nak doakan kita. Siapa? Anak. Tu. Setengah pahaman dia kata doa tak sampai. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, doa makhluk kepada orang yang dah meninggal sampai. Doa bukan anak saja, yang bukan daripada anak pun sampai doa tu. Tapi sini
Di sini khususnya nak sebut pasal anak, pasal kelebihan manfaat bagi orang berkahwin. Kemudian daripada mati keduanya ibu bapa, iaitu kedua ibu bapa tu dibilangkan ia anak daripada amalnya seorang yang soleh, yang dikekalkan kemudian daripada matinya seorang. Kita hari ni berkumpul ni, duduk dalam majlis ilmu ni, bapa kita, mak kita dapat tak pahala? Dapat pahala. Sampai tak? Sampai. Aku ni mengaji ni, aku buat kebaikan ni, moga-moga pahala kebaikan yang aku boleh ni boleh dapat ke dia, ke mak ayah kita. Sebab tu kena didik anak sungguh-sungguh. Kalau tidak, terbalik kepada kita. Kalau jadilah anak tu anak yang soleh, solehah, maka sampailah doa tu kepada kita. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mat ibnu Adama in qata'a amaluhu illa minna salasin sadaqatin jariyatin aw ilmi yantafi'u bahu aw waladin salihah yad'ulah." Artinya, apabila matilah seseorang anak Adam, nescaya putuslah segala amalnya anak Adam. Kalau anak kita ni mati tu dah tak ada dah, melainkan daripada 3 perkara dua hak yang dapat selepas kita mati. Yang pertama, sedekah yang diwakafkan. Dan yang kedua, ilmu yang memberi manfaat, ia orang dengan dia ilmu. Hak kita ajar tu, yang kita sampaikan kepada anak kita, ataupun kita mengajar kepada orang tu, ilmu yang bermanfaat, sedekah kita tu. Dan yang ketiga, sebab itulah kalaulah dia tu ada ilmu yang bermanfaat, maka dia tu kena beramal. Apabila dia tu sampai ke ilmu dia tu, maka dia mati tu, orang yang amal ilmu dia tu dapat ke dia juga. Tu. Dan yang ketiga, anak yang soleh, yakni doa anak yang soleh. Yang memintalah doanya ia anak yang soleh, baginya ibu bapa. Tu tak ada benda lain dah. Sedekah kita, sedekah jariah kita, ilmu yang bermanfaat, ilmu hak kita sampaikan kepada orang. Dah hak terakhir apa? Doa anak yang soleh dan solehah. Maka berbanyak-banyaklah olehmu, hei segala manusia, daripada memberi sedekah. Banyak-banyaklah bagi sedekah. Ada lebih sedekah. Tak boleh sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga. Tak boleh sedekah dengan tenaga, sedekah dengan fikiran. Tu. Dia ni atas dunia je boleh beramal, esok dah mati, tak ada nak beramal dah. Kan? Silap-silap dapat kat orang lain. Itu pelik. Itu kena jaga. Jangan pelik lah kalau kita tu mati dalam su'ul khatimah, terkut, tak nak langsung, apa orang panggil, sedekah. Tak nak langsung talibul ilmi, menuntut ilmu. Dan yang terakhir, tak nak mendidik anak-anak menjadi soleh dan solehah, ataupun diri kita menjadi soleh dan solehah. Berusaha dan menuntutlah, belajar dan mendengarlah olehmu akan yang memberi manfaat, dan minta doalah
oleh kamu dikurniakan Allah akan anak yang soleh. Kerana 3 perkara ini jua yang boleh memberi manfaat bagi diri kamu. Hak ni lah dapat selamatkan kita. Tak ada benda perkara nak selamat lah. Hari ni kita berhimpun, itulah yang selamatkan kita esok. Bukan saja di alam kubur, di akhirat esok juga. Kita ni suka menuntut ilmu. Ni yang akan selamatkan kita. Kita sampaikan ilmu, kita didik anak yang betul-betul menjadi anak yang soleh. Itu tujuan orang berkahwin. Kemudian yakni selepas daripada bercerai nyawa kamu dengan badan kamu. Esok kalaulah mati tak boleh nak beramal dah. Dah cabut nyawa dah. Masa itulah baru nak menyesal. Dulu rugilah aku tak menuntut ilmu. Dulu rugilah aku tak ajarkan anak-anak aku. Rugilah aku tak bersedekah. Dah cabut dah nyawa daripada badan. Tak boleh buat apa dah. Tu dekat neraka tu, ketika mana peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi ziarah penduduk neraka. Ya Rasul, tolonglah bantu kami, bagilah kami peluang semula. Kalaulah kami dapat hidup sehari sekalipun, nescaya satu hari itu akan kami beribadah, bertaubat kepada Allah. Ubat dia gitu je. Pasal dia tahu, kita tak tahu. Kalaulah kita tahu esok mati, nescaya hari ni kita minta ampun, taubat kepada Allah supaya kita ni suci, bersih daripada dosa. Ini tak tahu mati tu bila. Minta tolong, menyesal. Sebab apa? Ketika hidup tak nak bersungguh-sungguh, tak nak menuntut ilmu, tak nak bersedekah. Itu bermula murad dengan anak yang soleh di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini anak yang mukmin kerana doa anak yang mukmin tadi, orang yang mukmin bagi ibu bapaknya itu memberi manfaat, sama ada ia orang mukmin, soleh ataupun fasik. Boleh juga sampai dengan cuma Allah nak terima tak terima, itu hak Allah lah. Kita ni mendoakan. Habis. Maka iaitu doa tu, dia beri pahala akan ibu bapaknya doa, orang doa tu, dengan sebab doa anaknya orang mukmin tadi. Dan segala kebajikan anaknya, anak bagi ibu bapa itu, sampailah pahalanya pada ibu bapa itu, akan ibu bapanya. Kita hari ni minta ilmu, kita duduk dalam majlis ilmu, sampai tak pahala kepada ibu bapa? Sampai. Sebabnya sepatutnya mak ayah kita lah mengajarkan akan kita, tapi kita belajar sendiri. Maka pelepaslah diri kita, tak dipersoalkan oleh Allah, maka dapatlah pahala juga mak ayah kita. Tu kelebihan. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah yang akan datang kita sambung muka surat 23 baris yang ketiga. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu, jadilah manfaat bagi ibu bapaknya pada hari kiamat apabila mati anaknya itu pada ketika kecil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله.